Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK menyalurkan sumbangan sejumlah RM100,000 bagi melaksanakan konsep Hospital Mesra Ibadah HMI di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Yang dipertuanya, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata sumbangan berkenaan untuk menyokong usaha menjadikan Hospital Raja Perempuan Zainab II sebagai hospital pertama di negeri Kelantan mendapat pensijilan Hospital Mesra Ibadah. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam yang juga merupakan Tengku Temenggung Kelantan turut memaklumkan bahawa peruntukan itu juga akan digunakan bagi memperkasakan lagi promosi termasuk kempen kesedaran Hospital Mesra Ibadah dalam bentuk kain rentang, gegantung, poster dan risalah Hospital Mesra Ibadah yang diedarkan ke semua jabatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang membangunkan sistem kecerdasan buatan AI bagi mempermudahkan lagi prosedur meluluskan permohonan sijil halal. Pengarah Bahagian Pengurusan Halal JAKIM, Muhammad Zamri Muhammad Syafiq berkata, teknologi itu dijangka membantu pihak JAKIM terutama dalam menganalisis ramuan makanan yang digunakan dalam sesuatu produk. Jelasnya lagi, perkara yang paling rumit dalam prosedur meluluskan permohonan sijil halal adalah untuk memeriksa ramuan-ramuan dalam sesuatu produk tersebut. Peruntukan untuk program Haliwal Kesatuan Sekerja dinaikkan kepada RM5.8 juta pada tahun ini berbanding RM2.6 juta pada tahun lepas. Sumbangan itu menurut Menteri Semua Manusia Stephen Sim Chee Kiong, ia selaras dengan pendirian pihak kementeriannya untuk berdiri bersama pekerja yang menjadi tonggak kepada ekonomi negara sekaligus memerlukan kesatuan sekerja terus didukung dan diperkasakan. Katanya lagi, hak maksimum permohonan geran untuk kesatuan sekerja juga dinaikkan daripada RM10,000 pada tahun lalu kepada RM20,000 bagi tujuan memperkasakan pengurusan. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia sedang ke arah perkhidmatan secara digital. Dapatkan perkhidmatan JPJ secara dalam talian melalui aplikasi MyJPJ seperti paparan digital lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM, semakan saman, semakan senarai hitam, semakan nombor kenderaan terkini, e-aduan @jpj dan sebagainya. Perkhidmatan JPJ di hujung jari anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapsul Masa. Pada tanggal 28 Julai dalam tahun 2016, program Bulan Membaca Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah berlangsung di Shah Alam Convention Centre SACC Shah Alam Selangor. Program ini diadakan sempena program Pesta Buku Anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor selama 11 hari. Perpustakaan Wakaf MAIS berpeluang mempromosikan perkhidmatan dan aktiviti perpustakaan seperti program Bulan Membaca MAIS 2016, wakaf buku dan membeli buku sambil berwakaf serta mengedarkan risalah berkaitan perpustakaan wakaf. Program wakaf buku dan membeli sambil berwakaf ini dilaksanakan untuk menggalakkan masyarakat awam berwakaf dan secara tidak langsung memperkenalkan program wakaf buku tersebut kepada orang ramai. Pada program ini, Perpustakaan Wakaf MAIS membuka kaunter pameran
untuk memberi peluang kepada masyarakat awam untuk mengetahui perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak MAIS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas.
kita, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Saya buka jiran untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Selama 3 jam ni kita akan sama-sama untuk ikuti perbincangan ilmu, rancangannya yang dah pun kita siap sedia. Jadual kita bagi edisi hari ini, hari Khamis 18 Januari 2023 bersamaan 2024 Syafiq. Okey, bersamaan dengan 6 Rejab 1445 Hijriah. Apapun jua, kita sama-sama terus tingkatkan lagi kualiti kehidupan kita, fokus dan raikanlah apa saja kebaikan itu dalam kehidupan kita dan sentiasa husnuzan, walaupun dugaan cabarannya. Yang penting kita fokus untuk buat lebih baik untuk masa akan datang. Jadi sama-sama kita tumpukan pada masa kini untuk kita bawa kebaikan untuk masa depan kita, dan kita jangan mudah terguncang dengan apa sahaja kritikan ke, apa sahaja dari sudut kekangan ke. Yang penting kita buat yang lebih baik, usaha dengan sebaik-baiknya. Okey, dan ini yang paling penting juga ni, sebab para asatizah kata jangan tunggu ucapan terima kasih. Maksudnya apa? Buat itu bukan untuk dapat penghargaan manusia, tetapi kita buat sesuatu itu untuk dapat lagi ganjaran dari Allah. Itu yang utama. Jadi jangan tunggu ucapan terima kasih itu, buat saja kebaikan itu. Semoga kita dapat ambil masa ruang peluang yang ada ini untuk buat lagi sehabis baik, kan? Okey, insya-Allah nah. Baik, selepas ni kita ada perbincangan ilmu dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama hantarkan soalan sebab kita ada sesi soal jawab bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Anda boleh hantarkan sekarang soalan anda menerusi ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Sekarang kita berhibur dahulu. Jom nak bersama dengan Rabbani featuring dengan Yasin, lagunya Yalla Bina. Terus kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Yalla bina, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla yalla, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla ala طول, yalla bina, yalla yalla, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla yalla, ya habibi, yalla yalla, yalla bina, yalla ala طول. Mari mari bersama, mari teraju. Akhir zaman perlu kita bersatu, menanti kita keindahan baru. Kita sama raikan fikiran baru.
Haji dan Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia menganjurkan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan dari 19 Januari hingga 21 Januari 2024, 9 pagi, 9 malam di Movenpick KLIA. Dapatkan di sini pakej haji terbaik dari 25 syarikat pengelola jemaah haji berlesen. Pilih keselesaan, pilih pakej haji. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Diriwayatkan pada satu hari, sekumpulan sahabat yang turut disertai oleh Sayyidina Hassan bin Thabit, penyair hadrat kenabian radhiyallahu anhum ajma'in, melihat junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Kedatangan baginda dengan seri wajahnya yang bagai mentari, beserta kehebatan dan keindahan yang amat mempersona itu, telah menarik kekaguman para sahabatnya, hingga kesemua mereka bangun berbaris mentakzim kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala hamba yang tawaduk. Lalu apabila menyaksikan para sahabat bangun menyambut kedatangannya, baginda pun bersabda kepada mereka, "Duduklah tuan-tuan sekalian, duduklah. Janganlah bangun untukku. Barang siapa yang suka orang lain bangun untuknya, maka dia menempah tempat di neraka." Maka duduklah para sahabat, melainkan Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang tetap berdiri. Apabila sampai kepada mereka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Hassan, apakah yang menahanmu dari duduk setelah semua mendengar perintahku tadi?" Sayyidina Hassan pun meminta izin menjawab,
lalu diperkenankan baginda. Maka beliau pun mengungkapkan 2 bait syair. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yaqumu. Berdiri menyambut kedatangan yang mulia adalah fardu atas diriku, dan meninggalkan yang fardu itu bukanlah satu jalan yang lurus. Takjubnya aku kepada orang berakal faham jika melihat keindahan ini dia tidak bangun berdiri. Mendengarkan itu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan tidak menyalahkan perbuatan Sayyidina Hassan radhiyallahu anhu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kuala Terengganu 100.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di Inspirasi Ilmu dan saya Syafiq Saleh nak teruskan lagi siaran kita di pagi Khamis ini. Kita buka tirai dalam pertemuan rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube IKIM, di Facebook IKIM sebab kita boleh berinteraksi di situ. Like, komen, share dan follow rapat-rapat dalam pertemuan kita ini. Dan Alhamdulillah kita nak sama-sama bawakan pertemuan rancangan Tahsinul Ibadah pada kali ini menerusi sesi soal jawab bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan kita nak sama-sama terus mengalu-alukan kehadiran Ustaz Lutfi yang dah pun ada bersama kita dekat talian pada kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz?
Alhamdulillah. Syukur, Masya Allah. Ustaz, walaupun di mana kita berada kan, sama-sama nak teruskan lagi untuk bual bicara kita ini Ustaz. Dan kita harapkan semua sahabat-sahabat kita pun bersedia untuk boleh kita dengar, tadahkan telinga hati jiwa kita ni untuk nak mendengarkan lagi perkongsian tentang isu-isu tentang perkara ibadah kita ni. Okey. Dan sebelum kita nak buka sesi soal jawab kita pada kali ini Ustaz, boleh tak Ustaz berikan sedikit mukadimah Ustaz dalam pertemuan kita persediaan hati jiwa kita ini Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq Sama Ustaz. yang bersama-sama dengan kita menerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita berada di dalam bulan Rejab. Bulan hadapan, Syaban menanti kita. Dan selepas Syaban tibalah bulan Ramadan. 3 bulan ini mempunyai kepentingan yang tersendiri, mempunyai kedudukan yang tersendiri. Justru kita disarankan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Kita doa kepada Allah supaya di bulan Rejab ini kita diberkati. Di bulan Sya'ban, bulan hadapan, kita juga diberkati. Dan yang menjadi impian kita agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Boleh kita katakan 2 bulan ini sebagai bulan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Orang yang di dalam bulan Rejab dia jaga, dalam bulan Sya'ban dia jaga, maka pastinya nanti di bulan Ramadan dia akan merasai kemanisan bulan Ramadan itu sendiri. Kita mulakan ataupun kita membuat persiapan menghadapi bulan Ramadan dengan apa dia? Iaitu dengan bertaubat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah. Bulan Rejab ini Syafiq disebut sebagai bulan istighfar. Ya. Bulan istighfar. Kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak mengetahui istighfar yang panjang, maka kita membaca astaghfirullahalazim, 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 memperbanyakkan istighfar. Ya. Dan bulan ini adalah salah satu daripada bulan suci, bulan haram, bulan suci. Yang disebut dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan suci. Bulan suci ini yang disebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Ya. Bulan suci ini sehingga kan orang-orang Arab di zaman jahiliyah sebelum lagi datang Islam, mereka juga menghormati bulan suci. Kita apatah lagi kita berada di bulan suci, ambillah ia peluang, ambillah ia sebagai batu loncatan, sebagai memberi kepada kita kekuatan untuk kita meninggalkan dosa, meninggalkan daripada bergaduh sesama sendiri. Orang Arab mereka ni bergaduh, berperang, tapi tiba di bulan suci, tiba di bulan haram, mereka pun akan meninggalkan peperangan. Jadi peperangan-peperangan mulut yang berlaku sesama kita ini,
baik di alam nyata ataupun di medsos, media sosial, kita tinggalkanlah. Ambillah semangat bulan haram, ambillah semangat bulan suci untuk kita apa? Untuk kita mendapat suatu kekuatan, meninggalkan pergaduhan, meninggalkan pertelingkahan. Dalam bulan Rejab ini, boleh kita membaca sebanyak 70 kali pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, pada waktu malam, doa ini. Apa yang kita baca? Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, terimalah taubatku. InsyaAllah, semoga dengan kesucian hati yang kita usahakan di bulan Rejab dan terus istiqamah dalam bulan Syaban, kita akan menikmati Ramadan pada tahun ini dengan suatu keadaan yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Amin, amin, insyaAllah. Kan Ustaz, yang penting kita sama-sama buat persediaan tu, dalaman kita, luaran kita kan, seperti apa Ustaz sebutkan tadi, apatah lagi kita refresh kembali, tambahkan lagi ilmu kita untuk kita nak menghadapi Ramadan pada kali ini. Pastinya Ramadan yang terbaik yang kita boleh buat daripada sebelum-sebelum ini. Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian mukadimah awal kita ni, dan untuk sama-sama juga kita nak wawarkan sekali lagi kepada anda siaran kita pada kali ini, nak sama-sama kita bawakan sesi soal jawab. Okey, anda boleh hantarkan soalan anda dalam platform online kita di Facebook, di YouTube, juga talian WhatsApp dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 0111-29004-004. Anda boleh hantarkan ke talian kita di situ. Okey, kita ada soalan yang pertama ni Ustaz di WhatsApp konti kita. Ada sahabat kita bertanya. Okey, Ustaz, saya nak tanya tentang bayaran fidyah puasa Ramadan bagi orang yang uzur. Adakah bayaran fidyah ini boleh dibayar oleh wakil yang duduk di tempat yang berlainan? Contohnya, ayah saya dekat kampung, saya pula kat bandar. Nak bayar fidyah tu bagi ayah bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fidyah bagi meninggalkan puasa di bulan Ramadan, setiap satu hari yang ditinggalkan adalah sebanyak satu cupak. Dan asalnya fidyah itu hendaklah dibayar dalam bentuk makanan ruji tempatan. Makanan ruji tempatan di tempat kita adalah beras, maka fidyah itu bolehlah dibayar ataupun hendaklah dibayar dalam bentuk beras. Namun boleh juga kita membayarnya dalam bentuk qimah. Apa maksud qimah? Iaitu kita membayarnya dalam bentuk wang, dalam bentuk bayaran duit, berdasarkan pandangan ulama-ulama yang lain yang membenarkannya. Dan di situ manfaatnya lebih umum, boleh digunakan oleh fakir miskin. Dan kepada siapakah yang kita akan berikan fidyah ini? Fidyah ini asnafnya adalah fakir miskin. Asnafnya, saya sebut sekali lagi, adalah fakir miskin. Dan fakir miskin yang kita akan berikan fidyah itu, boleh sahaja kita berikan kepada fakir miskin tempatan, dan insya-Allah boleh sahaja kita berikan kepada fakir miskin di tempat yang lain. Justru berdasarkan soalan yang ditanya, satu orang anak nak menguruskan fidyah ayahnya tinggal di satu tempat dan anak tinggal di tempat yang lain. Zahirnya penanya bermaksud anaknya itu akan membayar fidyah tapi di tempat anak itu tinggal, bukan di tempat ayah itu tinggal, tapi di tempat anak itu tinggal. InsyaAllah ia boleh dan dibenarkan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas soalan tersebut, jawapannya. Dan kita nak ke Facebook Live. Ada sahabat kita bertanya tentang solat berjemaah. Okey, Ustaz, berapa kadar tempoh solat berjemaah yang dikira panjang dan membebankan makmum menurut syarak? Ustaz, bagaimana? Berkaitan dengan solat berjemaah,
seorang imam adalah makruh memanjangkan salatnya. Seorang imam adalah makruh memanjangkan salatnya, iaitu salat fardu. Ketika dia menjadi imam, dia memanjangkannya. Hukumnya adalah makruh. Ada hadis yang sangat masyhur bagaimana Sayyidina Muaz bin Jabal yang telah solat sehingga terlalu panjang menyebabkan satu orang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Nabi kepada Sayyidina Muaz? Afattanun anta ya Muaz. Wahai Muaz, adakah kamu mahu menimbulkan fitnah? Kamu ingin menimbulkan fitnah, wahai Muaz, iaitu menimbulkan kerosakan, sebab ada sebahagian jemaah yang tak tahan dengan panjangnya solat yang dibawa oleh beliau, Sayyidina Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW. Nabi juga pernah menyebut, terkadang aku ingin memanjangkan solat, tetapi kerana kesian kepada ibu yang terpaksa menunggu sedangkan anaknya menangis, maka aku memendekkan salat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis-hadis seperti inilah ulama telah mengeluarkan istimbat bahawasanya makruh bagi seorang imam itu memanjangkan salatnya. Soalan dia, panjang-panjang ni berapakah kadar yang dikira panjang? Misalnya di dalam rukuk dan sujud, seorang imam itu masih lagi disunatkan. Bukan maknanya sembahyang ringkas sampai tak berzikir dalam rukuk, sampai tak baca zikir dalam sujud. Tidak. Disunatkan untuk dia membaca zikir secara sederhana. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sudah memadai. Tidaklah kata dia hanya disunatkan baca sekali. Tidak, 3 kali. Kerana zikir dalam rukuk dibolehkan baca sampai 11 kali. Imam tak disunatkan baca sehingga 11 kali. Di dalam rukuk, di dalam sujud. Misalnya, di dalam i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Setakat itu sahaja. Ada lagi zikir tambahan. Selepas daripada itu, maka imam tak disunatkan untuk baca. Lepas daripada tasyahud, lepas daripada selawat, ada doa yang disunatkan baca sebelum bagi salam. Adakah imam disunatkan? Ya, imam juga disunatkan untuk baca. Dan bagaimana pula dengan surah? Bagaimana pula dengan surah di dalam sembahyang? Maka surah di dalam sembahyang, imam disunatkan membaca surah yang pertengahan sahaja, tidak memanjangkan solat. Jadi antara tanda kefakihan seorang imam itu, antara tanda retinya seorang imam itu, dia tahu memilih surah yang betul. Memilih surah yang betul ni untuk dibaca dalam sembahyang ni adalah satu perkara yang perlu dipelajari. Bukan sekadar seorang imam ni dia pandai baca Quran, itu satu bab. Dia juga perlu pandai untuk pilih apakah surah yang sepatutnya saya baca. Satu daripada segi sunatnya, satu daripada segi gandingannya. Misalnya surah Kafirun berganding dengan surah Al-Ikhlas, begitu gandingannya. Surah Al-A'la berganding dengan surah Al-Ghashiyah yang selepasnya. Dan begitulah juga dia perlu arif, dia perlu faqih dalam memilih surah. Walaupun ada solat yang disunatkan baca panjang, yang dipanggil solat subuh. Solat subuh ni solat yang paling panjang, yang kita membaca surah mutawwal. Tapi ulama kata surah yang panjang itu hanya dibaca kalau dia bukan jadi imam. Kalau dia jadi imam, maka dia membaca surah yang pertengahan sahaja. Dan ataupun makmum yang kat belakang ni redha, memang dah sign kontrak. Makmum yang belakang ni dah sign kontrak, kami sedia, kami suka nak jadi imam, nak tuan jadi imam, baca panjang pun tak apa, itu tak apa. Yang disebut dalam istilah
makmumin mahsurin. Tapi kalau dalam keadaan biasa, masjid dikunjungi oleh pelbagai jenis manusia, maka imam baca seperti yang saya sebutkan tadi. Kecuali, ulama kata, kecuali kalau subuh Jumaat. Kalau subuh Jumaat, disunatkan baca 2 surah itu. Walaupun 2 surah itu panjang, kita tidak meraihkan makmum, disunatkan baca. Tetapi kalaulah keadaan yang sekarang subuh dah lambat, majoriti yang semayang belakang kita ni jenis orang pergi kerja, bolehlah kita raihkan juga, insya-Allah. Kita gantikanlah daripada 2 surah tersebut, kita baca suratul A'la dan juga suratul Ghasyiyah. Insya-Allah ada kebaikan di situ untuk kita mengistiqamahkan makmum yang datang sembahyang subuh, insya-Allah. Baik, Ustaz, jelas. Alhamdulillah, Ustaz. Dan satu soalan, Ustaz, sebelum kita berhenti berehat seketika, ada sahabat kita bertanya dari Melaka, Puan Ila dari Melaka bertanya, Ustaz, jika kita nak lakukan solat tasbih 4 rakaat 2 salam, adakah kita kena lakukan setiap rakaat itu secara berturut-turut atau boleh berhenti seketika dalam 5 hingga 10 minit kemudian sambung lagi rakaat yang seterusnya, Ustaz? Boleh dilakukan walaupun secara ada senggang waktu seperti yang ditanya tadi, iaitu 5-10 minit ada senggang waktu, tidak ada masalah dalam kesempurnaan ibadat solat tasbih tadi, insya-Allah. Okey, Ustaz, jelas. Alhamdulillah, Ustaz. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni nak teruskan lagi dengan soalan-soalan yang kita dapat di talian kita, di Facebook, di YouTube, juga di talian WhatsApp Konti yang kita akan sama-sama bacakan dan kita akan bincangkan di sini, insya-Allah. Kita rehat seketika dan teruskan setia bersama rancangan Tahsinul Ibadah di dalam platform online kita. Boleh tonton sekarang juga. Okey, kita akan kembali selepas ni. Kekal di IKIM FM. Untuk kita mendapat ataupun untuk kita bangun dalam keadaan yang baik, itu bergantung kepada bagaimana cara kita mulakan tidur. Kita boleh sebutkan antara perkara yang perlu dan sangat-sangat kita kena jaga adalah ketika mana nak tidur. Mulakan tidur kita dengan berwuduk. Mulakan tidur kita dengan berwuduk. Itu aturan yang mesti dan tidak boleh tidak kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Sebelum tidur, pesan pada diri kita, anak isteri kita supaya berwuduk dahulu sebelum tidur. Kenapa? Kerana wuduk inilah nanti menjadi penjaga kita ketika mana kita tidur. Malaikat jaga kita ketika tidur. Bahkan dalam riwayat menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk sebenarnya rohnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut, bila kata nak tidur ambil wuduk, maksudnya orang nak tidur perlu persediaan. Macam mana orang nak masak, semua kena ada persediaan. Tidur pun ada persediaan. Maka jangan kita tidur kat mana-mana sempat, sambil tengok TV tertidur, sambil dengar kuliah IKIM pun tertidur, kan? Jadi perlu persediaan. Bila nak tidur tu kena buat persiapan. Mulakan dengan berwuduk, kemudian kita kebas-kebas dulu kita punya katil, takut ada mungkin anak kita main barang-barang mainan dia yang tajam-tajam, boleh membahayakan kita juga. Kemudian tidur di atas lambung kanan. Tidur di atas lambung kanan disebutkan lagi dalam kita ada apa lagi, kita maafkan orang lain sebelum kita tidur. Sebab apa? Tidur yang baik ni bukan hanya tidur yang lama, tetapi tidur yang rohani kita juga tenang. Ni kalau kita membawa permusuhan kita, dendam kesumat kita, marah kita pada orang masa tidur, maka jiwa kita tetap berat. Jadi maafkan orang lain. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, masih temankan anda di dalam rancangan Tasnul Ibadah, dan anda boleh tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita nak sembang-sembang, bawakan sesi soal jawab di sini, dan terus hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 0112900404. Okey, dan juga kita akan sama-sama bincang bersama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang berada di dalam talian kita ketika ini. Jom kita nak teruskan lagi dengan sesi soal jawab. Terus kita nak ke WhatsApp konti. Ada sahabat kita bertanya tentang berkaitan dengan penjamin. Okey, Ustaz, soalan saya, saya sudah diisytihar muflis akibat saya penjamin kepada loan yang dibuat oleh bekas suami sewaktu membeli kereta, sewaktu perkahwinan kami dahulu. Sekarang kami sudah pun berpisah. Bekas suami masih kuat dan sihat, tetapi masih belum lagi cuba untuk menyelesaikan hutang tersebut. Jadi Ustaz, bagaimana untuk nak selesaikan isu ini? Jika saya ingin tunaikan fardu haji, adakah sah ibadah haji saya akibat pengisytiharan muflis itu oleh pihak mahkamah? Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syara, penjamin disebut sebagai dhamin. Dhamin, penjamin. Ataupun kita panggil guarantor. Apa maksud seseorang menjamin orang yang lain? Maksudnya adalah dia bersedia untuk menanggung tanggungjawab pembayaran hutang sekiranya pihak yang dijamin itu gagal untuk melakukannya. Maksudnya apa? Maksudnya pihak yang memberi hutang seperti mana dia boleh minta penghutang sebenar bayar, dia juga boleh minta kita bayar. Begitulah tuntutannya, hatta daripada segi syarak pun begitu. Risiko menjadi penjamin, sebab itu selalu dinasihatkan supaya berhati-hati untuk menjadi penjamin kepada orang lain. Risiko muflis kerana gagal membayar itu bukan sahaja boleh kena kepada orang yang berhutang, tetapi boleh juga kena kepada kita yang berhutang. Jadi apabila mencapai tahap yang tertentu mengikut yang telah ditetapkan, misalnya 50,000 hutang dan gagal dibayar, di negara kita seseorang itu akan diisytiharkan sebagai muflis. Diisytiharkan sebagai muflis. Apabila seseorang itu diisytiharkan sebagai muflis, adakah sah untuk dia melaksanakan ibadah haji? Jawapannya sah. Dia boleh melaksanakan ibadah haji. Tetapi setahu saya, orang yang diisytiharkan sebagai muflis tidak dibenarkan untuk keluar daripada negara. Tak dibenarkan keluar daripada negara. Jadi kalau keadaan seperti itu berlaku, bagaimana dia dapat untuk melaksanakan ibadah haji? Kita katakanlah boleh keluar negara. Antara keutamaan membayar hutang dengan keutamaan mengerjakan haji, maka yang perlu didahulukan adalah membayar hutang. Membayar hutang hendaklah didahulukan berbanding pergi menunaikan haji. Maksudnya, kalaulah satu orang dia ada kemampuan membayar hutang, tapi kalau dia bayar, dia tak dapat pergi haji. Begitu maksud saya. Maka dia gunakanlah duit itu untuk bayar hutang. Bayar hutang. Hutang yang dimaksudkan dia perlu bayar segera adalah hutang yang sudah sampai waktu bayarnya. Dalam kitab fiqh sebut sehingga kan pihak yang bagi hutang ni, dia boleh minta orang yang pergi haji ataupun pergi umrah, dia dah berihram pun untuk buat umrah, boleh minta supaya orang itu membatalkan ihram dia. Begitu sekali dibenarkan daripada segi syarak. Tapi dalam kes puan ini bukan beliau yang berhutang, pihak suami yang berhutang. Maka sesiapa pun, sama ada suami puan yang bertanya ataupun sesiapa pun, hendaklah kita bertanggungjawab atas hutang yang kita buat. Apatah lagi kalau hutang yang kita buat itu ada penjamin
janganlah kerana hutang kita memudaratkan orang lain. Kalau satu orang berhutang, Nabi kata, dan dia ada niat untuk bayar hutang itu, masa dia berhutang tu dia ada niat nak bayar hutang itu, maka Allah Ta'ala akan bantu dia untuk bayar hutang. Jadi sesiapa yang nak buat hutang, dia niat dia nak bayar, insya-Allah bersama dengan dia bantuan daripada Allah, kita bayar sedikit demi sedikit, insya-Allah akan ada jalan keluar. Bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kalau dia ada hutang sebanyak gunung pun, insya-Allah akan ada jalan untuk melunaskannya. Okey Ustaz, syukur. Terima kasih Ustaz dalam jawapan itu. Dan kita nak ke Facebook Live Ikim, ada sahabat kita bertanya juga berkaitan dengan pembayaran hutang. Ustaz, apa hukum orang yang melambatkan membayar hutang dengan alasan nak rolling modal? Ustaz, bagaimana? Nabi SAW bersabda, Maqlul ghaniyyi zulmun. Penangguhan orang yang mampu, penangguhan membayar hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Maqlul ghani zulmun. Orang yang mampu, dia ada lebihan wang, dia lambat, dia tangguhkan bayar hutang, maka dia adalah kezaliman. Tapi kalau orang tu tak mampu, Quran kata, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Sesiapa yang berada dalam kesusahan, maka berilah tangguh sehingga dia senang. Dia juga ada fadilat. Orang yang hutang dengan kita, dia memang tak mampu, dia memang susah, kita minta pun dia tak boleh bayar, maka kita berihtisablah pahala di sisi Allah. Kita akan dapat pahala apa? Siapa yang dia bagi tangguh, bagi masa lagi untuk orang yang berhutang dia bayar, maka setiap hari yang dia bagi tangguh itu Allah akan kira sebagai sedekah. Allah akan kira sebagai sedekah, insya-Allah. Tetapi kalau satu orang tu dia mampu, dia sengaja melewat-lewatkannya, Nabi sifatkannya sebagai kezaliman. Justru daripada dia menggunakan duit yang dia ada itu untuk rolling, lebih baik dia gunakan untuk bayar hutang. Kalaulah contohlah dia perlu wang untuk misalnya urusan perniagaan dia, bolehlah dia melakukan suluh. Kita pun baru belajar minggu lepas berkaitan dengan negotiate lah, kita kata buatlah rundingan supaya apa? Supaya misalnya diberi tambahan masa ataupun diberi pengurangan. Buatlah suluh, bukanlah dengan cara kita berdiam diri, tidak menghubungi pihak yang kita berhutang dengan mereka. Okey, baik Ustaz, jelas, syukur. Satu lagi Ustaz, ada pertanyaan tambahan tentang fidyah ni Ustaz. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, untuk bayaran fidyah ni perlu bayar di pusat zakat atau kita boleh bayar terus kepada golongan yang layak menerimanya? Ustaz, bagaimana? Jadi asalnya membayar fidyah ini kita bebas. Kita boleh bayar kepada pihak yang berwajib ataupun kita boleh bayar terus kepada pihak yang kita kenali sebagai asnaf. Itu sebab dia, syarat dia, orang tu memang kita tahu dia ini adalah fakir miskin. Terkadang kenapa diperlukan untuk bayar kepada pusat zakat? Kerana mungkin orang yang bayar ni dia tak faham definisi, dia tak tahu definisi yang dimaksudkan dengan fakir, yang dimaksudkan dengan miskin. Mungkin dia bayar tapi jadi tersalah bayar, bukan kepada fakir miskin yang sebenarnya. Tapi kalau dia tahu, dia kenal, apatah lagi fakir miskin itu saudara dia, itu lebih utamalah dalam bab bayar fidyah ni. Kita utamakan fakir miskin yang merupakan kerabat kita. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidain wal aqrabin. Tu berikan kepada kaum kerabat kita yang kita kenali miskin, maka di situ kita akan dapat dua pahala. Pertama, pahala sebab kita menunaikan kewajipan fidyah. Yang kedua, kita dapat pahala apa?
kita dapat pahala menghubungkan silaturahim. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Okey, satu soalan tapi kejap lagi Ustaz akan jawab. Saya baca dulu soalan ni. Okey, apakah hukum orang yang melakukan solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat lain jika masih ada hutang atau perlu qada solat fardu? Berdosa ke Ustaz? Nanti Ustaz jawab selepas ni, insya-Allah. Kita rehat-rehat, tenang-tenang sekejap Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ni, dan anda teruskan hantar soalan pertanyaan ke talian WhatsApp Konti maupun dalam Facebook di YouTube kita. Boleh sama-sama kita letakkan, kita akan bincang selepas ini. Okey, rehat seketika, kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin kepada anda, saya dan juga Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la sharika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. dalam bab kerja, memang kita nak kerja kita dulu yang cepat siap dan selesai. Namun, tiba-tiba kawan pula yang datang minta tolong. Dah kita rasa kerja kita terganggu. Jangan begitu. Amalkan konsep bahu ke bahu. Tolong-menolonglah dalam bekerja kerana kita tidak tahu bila hari terdesak kita, dan ketika itu kita perlukan pertolongan orang lain. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah esok orang tolong kita pula. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh masih temakan di rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita ada salah langsung dekat situ. Kita nak bincang-bincang dan dapatkan lagi perkongsian yang terbaik ini yang boleh kita sama-sama ingat dan juga sematkan, belajar lagi, nak fahamkan lagi, refreshkan lagi tentang ilmu ibadah kita. Bersama-sama perkongsian ini iaitu kita ada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk sesi soal jawab kita, dan kita nak teruskan dengan soalan kita tadi yang dah pun kita dapat di YouTube Live IKIM. Ada sahabat kita berikan soalan di situ. Katanya, Ustaz, apa hukum orang melakukan solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat lain jika masih ada hutang atau perlu qada solat fardu? Ustaz, berdosa ke? Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara ini, kita perlu memahami asal usulnya, asal usul hukum yang akan diterapkan. Begini, kalau seseorang ada meninggalkan solat secara cuai, di zaman jahiliah dia tak solat secara cuai. Apabila dia mendapat kesedaran, adakah dia perlu qada